Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada muka surat 166, membicarakan perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang junub. Perkara yang seterusnya disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu lalu di dalam masjid kerana ditakuti darah haid. Junub, orang yang berjunub dan orang yang haid akan mengotorinya. Jadi lalu dekat sini dia sebut iaitu murur. Murur ni maksudnya apa? Masuk daripada satu pintu dan keluar dari pintu pada orang yang haid, dan yang terakhirnya istimta' di antara pusat dan lutut isteri. Jadi istimta' ini ialah melihat atau memegang isteri dengan syahwat tanpa ada penghalang. Itu yang dikatakan istimta'. Inilah pendapat yang paling kuat dalam memberi makna al-istimta' itu apa dia. Jadi kenapakah orang yang sekiranya isterinya berada dalam keadaan haid itu dilarang kepadanya untuk mendatangi ataupun menggauli isteri dia? Maka disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi, bahawa dia kata ketika haid boleh melahirkan anak yang berpenyakit juzam, iaitu kusta. Orang kalau sekiranya mereka ni menggauli isteri waktu datang haid, kalau sekiranya isterinya mengandung, maka kemungkinan anak yang lahir itu terkena penyakit kusta ataupun juzam, dan mendatangkan kesan yang buruk kepada isteri atau suami. Itu sebab dilarang. Kenapa Imam Ghazali menyebutkan yang demikian? Maka dikata faedah terlanjur melakukan jima' ketika haid. Bagaimana seorang suami melakukan hubungan atau menggauli isterinya sehingga ia menjima' akan isterinya. Waktu itu isterinya haid. Dan kita sedia maklum bahawa menjima' isteri pada waktu haid ini adalah suatu perkara yang haram. Jadi sesiapa yang terlanjur melakukan jima' ketika haid disunatkan untuk bersedekah dengan 1 dinar. Perkaranya 1 dinar disunatkan, iaitu kira-kira 3.88 gram emas. Ini bagi orang yang melakukan yang demikian. Apabila persetubuhan itu ataupun menggauli isteri pada masa-masa awal keluar haid, jadi maknanya kalau sekiranya menggauli isteri waktu isteri haid pada awal-awal datang haid, mana hari pertama datang haid, hari kedua, maka dia dikendaki membayar
dan disunatkan bersedekah dengan 1 dinar. Tapi apabila dilakukan pada akhir-akhir, contohnya hari yang ke-12, hari yang ke-13, ataupun hari yang ke-14, sunat dia bersedekah kalau dia menjima' akan isterinya, iaitu dengan 1/2 dinar, iaitu 1.94 gram emas. Ini fiqh, hukum fiqh tuan-tuan. Sebagai apa? Sebagai satu denda, sebagai satu denda kepada apa? Kepada suami, kan? Jika dibimbangi akan membawa kepada zina, kalau sebab tak boleh bergaul, menggauli isteri itu boleh menjadikan suami berzina, maka diboleh menjima' akan isterinya sedang keadaan haid, kerana kaedah usul fiqh menyebutkan iza ta'arada mafsadatani ru'iyah a'zamuhuma dararan biirtikabi akhaffihima. Ini kaedah usul. Kalau kaedah usul fiqh, kalau sekiranya dengan sebab tidak menjima' isteri itu dalam haid, tapi waktu itu diharamkan untuk bersama dengan isteri, tapi kalau tak boleh, menyebabkan maknanya suami ni akan berzina. Suami jenis muda lagi, suami orang muda, jadi tak boleh. Nak bagi kahwin lebih tak bagi, kan? Abang kahwin lebih, siap tidur luar, takutlah suami kena gertak macam tu lah, jadi tak kahwin, kan? Simpan dia. Maka kaedah usul fiqh mengatakan iza ta'arada mafsadatani ru'iyah, apabila bertentangan 2 mafsadat, 2 perkara dalam satu masa. Kalau tak setubuh jadi zina, kan? Setubuh pula isteri dalam haid, macam mana? Nak ambil yang mana satu? Yang paling ringan ke yang berat? Dia bertembung 2 perkara dalam satu masa. Maka dia kata lebih dijauhkan mufsadah yang lebih besar antara keduanya dengan memilih mudarat yang paling ringan. Dan berkata tadi, bersetubuh dengan isteri waktu haid, sunat sedekah 1 dinar. Tapi kalau sekiranya tak bersetubuh dengan isteri, zina tu haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran wala taqrabuz zina, kan? Maka dengan sebab itu mufsadah yang lebih kecil tu boleh diambil dengan untuk menjauhkan mufsadah yang lebih besar. Jadi tuan-tuan, dia sama kaedah orang arak ni hukumnya haram, tapi waktu dia tercekik, dia makan, dia tercekik, minuman tak ada arak. Mana yang lebih mudaratnya lebih besar? Mati ke tak minum ni, mati ni, atau minum arak? Ambil yang lebih kecil. Kerana tak minum mati. Arak hukumnya haram, memang haram, tapi kerana nak melepaskan mufsadat yang lebih besar tadi, minum, tapi jangan sebotol, kan? Kadar untuk melepaskan makanan tu masuk ke dalam. Dia tuan-tuan, ini dia punya kaedah usul fiqh dia, kan? Kaedah usul fiqh dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika ia berlaku dalam keadaan tersebut, sedekah seperti yang telah disebutkan tidak lagi menjadi sunat. Kalau tak buat maknanya jadi zina, kan? Maka dengan sebab itu digaul ni isteri dia, maka tak perlu lagi mengeluarkan maknanya sedekah, sama ada 1 dinar ataupun 1/2 dinar. Kenapa? Mudarat kalau dia tak buat ini demikian. Ini kaedah usulnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Termasuk juga perkara yang diharamkan kepada perempuan dalam haid ialah bersuci dengan niat ta'abbud. Orang perempuan nak
dia dalam keadaan haid, tapi dia bersuci, niat dia apa? Ta'abbud, kerana nak menghambakan diri kepada Allah dengan tujuan ibadat lah. Ni wuduk ni tujuan nak ibadat. Sedangkan orang yang dalam keadaan haid ini hukumnya haram kan. Sedangkan dia tahu haram dan ada niat, dikata ta'allub, iaitu bermain-main. Jadi dengan niat, dia kata nahfah, iaitu apa, nutf ataupun nazafah, itu kerana kebersihan, tak mengapa. Contoh orang perempuan dia datang haid, dia biasa mengangkat wuduk, tapi bukan tujuan untuk ibadat. Ambil wuduk, contohnya orang perempuan mandi hari raya, mandi bukan tujuan untuk ibadat, kerana nak membersihkan diri, maka ianya adalah kerana maka di situ diharuskan. Tapi kalau tujuannya untuk berniat sebagai ta'abbud, maka ia hukumnya perempuan yang haid itu diharamkan daripada melakukan yang demikian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian yang seterusnya dia sebut istimta', makna orang yang menyentuh, menggauli isterinya pada waktu isteri datang haid, maknanya yang tidak berlapik. Jadi boleh seorang isteri waktu dia haid dia digauli. Maksud digauli bukan untuk jima', kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketikanya dia bersama dengan Ummu Salamah ni dia tidur satu selimut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita nak lihat perkara yang menjadi hukum lah. Jadi waktu Ummu Salamah ni tidur dengan Rasulullah dalam satu selimut, jadi Ummu Salamah cepat-cepat keluar daripada selimut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, "Wahai Ummu Salamah, datang haid ke?" Ya Rasulullah." "Tak apa, masuk, tidur balik." Ni nak menunjukkan bahawa orang yang isterinya datang haid, orang-orang perempuan yang datang haid, tak apa, tak ada masalah tidur dengan suami. Jangan tidur kat dapur nak. Suami tengok geram dia tu dari jauh. Jangan tidur kat dapur. Tidur dengan suami tak jadi masalah. Malahkan Rasulullah dengan Ummu Salamah tidur berselimut pula. Dan ketika mana Aisyah itu digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Aisyah tu dia haid, Rasulullah meletakkan lapikan kain di atasnya. Meletakkan lapik kain. Jadi itu tuan-tuan, mana kaedahnya disebut, diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh, jangan sampai kena 15 hari uzur orang perempuan, tidur tempat lain. Siapa suruh? Tak ada masalah. Sebab tu orang yang perempuan, isteri-isteri kena faham dalam masalah hukum fiqh. Suami ni bila isterinya tidur sebelah dia tu, dia lain dia daripada dia tidur seorang-seorang. Dia tidur seorang-seorang tu lain cerita dia, kan? Walaupun dah tua sekalipun, tidurlah bersama. Rasulullah ni tidur dengan isterinya, walaupun isterinya lebih tua daripada dia, tidur bersama, tuan-tuan. Ini bila dah dapat gelaran datuk, sebab dah ada cucu, bukan datuk pangkat. Yang ibunya dah dapat gelaran nenek, tidur pun dengan cucu je. Atuknya dibiarkan seorang, kan? Malam-malam atuk cari nenek. Mana nenek? Nenek bergulung dalam selimut, tak nampak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu sebabnya kes-kes perceraian banyak. Kes-kes yang macam ni lah. Dia bila dah tua-tua ni, dia tak nak tidur sama.
Dia jadi pelik ya. Ada umur 60 tahun bercerai tuan-tuan, kerana tak sepahaman. Gila betul orang tu kan? Dah umur 60 tahun tak sepahaman, anak 8. Punyalah berderet anak tak sepahaman lagi. Hilang akal. Tuan-tuan, sebab apa jadi begitu? Kerana tak faham kan? Menganggap bahawa bila dah tua-tua ni alah tidur bersama, buat apa kata. Jangan. Manusia ni Allah Ta'ala dia dijadikan nafsu. Nafsu ni sampai mati hilang nafsu dia kan? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu nak mengelakkan kes-kes perceraian ni makin banyak kan? Malaysia ni kes perceraian ni tinggi tuan-tuan. Sebab tu janganlah ada yang terlibat dengan perkara-perkara yang demikian. Fahamilah hukum fiqh kan? Rasulullah ni dia tunjukkan kepada kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, bahawa dia kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ni dia uswah. Uswah ni apa? Contoh teladan yang terbaik. Sehingga apabila orang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, macam mana akhlak Rasulullah? Kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah ialah akhlak Quran. Kerana apa yang disebut oleh Allah dalam Quran tepat dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kalau kita melihat rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Rasulullah ni apabila sebelum datang hukum memerintahkan untuk 4 ya, Rasulullah ada 9 isteri, kemudian diceraikan. Tapi dicerai yang isterinya tidak berkahwin, kerana tak boleh, haram hukumnya berkahwin dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun diceraikan oleh Rasulullah. Mana-mana isteri yang berkahwin, isteri Rasulullah yang berkahwin, maka akan gugur title Ummahatul Mukminin. Akan gugur title. Hukumnya berdosa orang kahwin dengan isteri Rasulullah kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah, jadi bila ada 4 orang isteri, Rasulullah ni ada 4 orang isteri. Kenapa dia suruh 4? Tengok dia pusing. 1 rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Jadi ditinggalkan setiap isterinya 3 hari, pusing balik rumah pertama. Jadi setiap rumah tu ditinggalkan 3 hari. Tapi walau bagaimanapun 3 hari ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak tidur rumah. Isteri pertama 3 hari tinggal, isteri kedua 3 hari tinggal. Pun macam tu. Tapi Rasulullah ni sebelum maghrib tiap-tiap petang datang rumah isteri, tengok, tanya apa hal, ada kurang ke. Kita ada buat macam tu, tinggal langsung 3 tahun balik datang. Orang rumah kata ni mana suami ni, dah mati agaknya, belum iklan dia lagi kan. Jadi tak boleh tuan-tuan. Tengok Rasulullah tu tunjukkan, dia akan datang tiap-tiap petang di rumah isteri dia. Setiap isteri dia datang, tanya apa hal, bagaimana, ada kurang ke apa dia. Itu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap petang macam tu kan. Walaupun bukan giliran rumah tu, maka nanti dia akan balik kepada rumah yang menjadi giliran. Dia tidur di sana. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang ni nak berpoligami tapi ilmunya tak ada kan. Nak berpoligami ni ilmu lah, kena ada ilmu tentang bagaimana nak berpoligami kan. Yang tak ada tu tak payah. Kalau isteri dah baik, dah layanannya dah elok dengan rumah tangga dan sebagainya, taat dengan suami, tak payahlah kan. Tak payahlah suami itu cari yang lain. Sebab kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang daripada umur Khadijah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan sehingga wafatnya Khadijah. Jadi tu kita tengok, kita kena kaji tentang bagaimana maknanya perkahwinan atau rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi maknanya disebutkan pada kita ni, disebutkan dalam kitab Nailur Ar-Raja, dia kata apa? Bersuci dengan niat ibadah ia tidak dibolehkan, haram hukumnya sebelum darah haid berhenti, dan dibolehkan setelah ia berhenti walaupun belum mandi wajib. Jadi gitu. Orang-orang perempuan yang datang haid tidak dibolehkan, maknanya bersuci dengan niat ibadat, tak boleh. Tapi kalau sekiranya sekadar untuk membersihkan diri, maka hukumnya diharuskan. Kaedah al-istishab, macam mana kaedah ni dia kata? Di antara kaedah kebanyakan hukum syariat ialah istishab ataupun istishabul asl, iaitu mengekalkan keadaan asal dan membuang keraguan yang timbul. Ni kalau belajar fiqh ni, semua benda ni adalah. Kita ni mengaji untuk perkara-perkara untuk melepaskan fardu ain. Ini yang ditulis oleh pengarang ni maknanya satu perbahasan yang tinggi. Satu perbahasan yang tinggi. Kan, bagi kita ni memahami hukum-hukum dasar dalam hukum fiqh untuk melepaskan kita daripada salah di segi ibadat, itu dah memada dah. Untuk dah memada. Maka dikata oleh itu, orang yang yakin dirinya dalam keadaan suci, ini kaedah istishab. Makna orang yang yakin dia dalam keadaan suci, kemudian dia ragu-ragu adakah dia berhadas atau tidak, maka hukumnya dia bersuci. Ada? Contoh, tadi dia ambil wuduk, dia dah ambil wuduk sempurna dah wuduk. Dia pun pergi, sebelum ambil wuduk tadi pergi menyapu kat laman rumah. Orang dulu ya, laman rumah tu menyapu lah. Ada penyapu lidi kan, yang mau menyapu bawah pokok rambutan. Lama lah menyapu. Dah terkentut ke belum ni? Dia kembali kepada hukum istishab. Tadi dia ada wuduk. Wuduk tu ada tu. Adalah wuduk tu. Walaupun dia tak tahu dia terkentut ke tidak, sama ada dia berhadas atau tidak, maka kembalikan dia kepada hukum suci, sebab asalnya dia berwuduk. Jadi tuan-tuan, jadi kalau macam tu kan senang. Ya senang tak? Kita nak ibadat pun jadi selesa. Sebab kita tahu memang tadi kita bersuci. Kemudian sebaliknya, jika dia yakin dalam keadaan berhadas, tadi menyapu tadi memang keluar angin atau terkentut dia, kemudian ragu-ragu, dah terkentut ke belum? Memang dah bunyi tadi, cucu pun dengar, tok kentutnya, dia tak nak cucu pun dengar. Takkan nak kata aku masih berhadas lagi. Dia tak boleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lagi dibawa contoh pada kita hukum istishab ni. Apabila seseorang ragu-ragu adakah dia sudah menceraikan isterinya atau belum, dia ragu-ragu sama ada dia menceraikan dengan maknanya tolak bain ke, kan, ataupun lafaz zahir ke atau lafaz kinayah ke, kan, dia ragu-ragulah. Hukumnya dia boleh menjima isterinya kerana dia belum menceraikannya. Ni kaedah hukum tu tadi. Duk ragu-ragu, aku ni dah ceraikan isteri ke belum, dah cerai ke belum, balik dah. Kan. Sama juga seorang ragu-ragu terhadap seorang perempuan, adakah dia sudah berkahwin ataupun belum, hukumnya dia tidak boleh menjima dengan kerana dia belum berkahwin. Ni aku dah kahwin ke perempuan ni, dah kahwin ke belum dengan perempuan ni, maka hukumnya tak boleh nak menjima isteri perempuan tu,
sebab hukum dia belum lagi, kan? Ini di antara beberapa perkara yang disebutkan dalam hukum fiqh. Termasuk juga dalam kaedah ini ialah seorang yang tidur yang punggungnya tetap di atas lantai, iaitu tamkin, lalu dia bergerak dan terjaga, dia ragu-ragu mana satu yang lebih dahulu, bergerak iaitu tergeser atau jaga, maka dalam keadaan ini wuduknya sah. Ambil hukum asal balik. Samalah juga dia ragu-ragu, adakah dia telah memegang rambut terlebih dahulu atau kulit, dalam keadaan wuduknya sah. Jadi ini semua tuan-tuan dalam hukum istishab ni, masalah orang yang ragu-ragu dalam sesuatu hal di dalam hukum, kan? Dalam satu hukum, dia tengok kembali pada hukum asal ataupun sebelum ataupun selepas. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, permasalahan dia kata, yang pertama makan dan minum ketika dalam keadaan hadas besar, iaitu berjunub, hukumnya makruh. Hukumnya makruh orang yang makan dan minum ketika dalam keadaan berhadas besar. Apabila sudah membasuh kemaluan dan berwuduk, maka hukumnya tidak lagi makruh. Ini yang disebut. Sebab tu orang yang nak mengulangi dalam hukum menggauli isteri, kan, maka disunatkan untuk dia berwuduk terlebih dahulu. Untuk dia nak menggauli isterinya, kali yang kedua dia berwuduk dulu. Berwuduk dulu supaya bersih. Dan yang keduanya, perempuan yang dalam keadaan nifas boleh berzikir. Ingat, orang perempuan dalam keadaan dia nifas, kan, mana lepas bersalin, nak tunggu lama, paling cepat satu lahzah, kan, pertengahannya 40, paling lama 60 bagi perempuan. Kebanyakan dalam pegangan mazhab Asy-Syafi'i 60, walaupun ada yang lain, mazhab lain sampai 70. Tapi mazhab Syafi'i 40 ke 60. Lama tu, tempohnya lama. Takkan nak main game ya, kan? Takkan nak main WhatsApp ya, tak? Sebab sekarang ibu-ibu semua ada handphone. Kalau tak ada je, tak boleh semayang ya, main handphone, kan? Bukan marah, nak cakap je, kan? Nak cakap je. Kan marah pula, dia kata melampau benar ustaz ni. Marahlah orang rumah sendiri, kita pula dimarahnya, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, boleh kepada dia berzikir, umpamanya berselawat. Selawat banyak-banyak. Orang dalam waktu nifas ni istighfar. Pada minggu lalu kita ajarkan satu istighfar. Kalau sebut sekali ya, pahalanya menyeramai orang yang ada, orang Islam yang ada ni, baik yang mati atau yang hidup atas dunia. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sekali sebut je, pahala menyamai orang yang ada dekat atas dunia, baik orang yang telah mati ataupun yang hidup. Pahala je sebanyak orang tu. Bayangkan kalau 40 hari, bayangkan kalau 60 hari datang nifas. Istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Oi, pahala banyak. Pahala banyak. Tak? Dalam kita ni ibadat pun tak apa nak banyak. Bayangkan kalau sekali selawat Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah Ta'ala memberi maknanya 10 kebajikan dan menghapuskan 10 kejahatan. Bayangkan sekali salawat, kan? Bayangkan 40 hari kalau bersalawat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tapi terkadang-kadang bila kita cakap ni, isteri ni dia marah. Macamlah ustaz, kan? Orang cakap ni, kan, kita tahulah nak buat. Dia marah suami. Suami pun bila kena marah tunduk je,
kan? Suami pula bukan ustaz, mengaji pun datang tak bawa kitab, kan? Datang kena marah ni orang rumah, senyap je, nak berlawan tak boleh. Isteri ustazah, kan? Isteri ustazah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu suami ni jangan kecil hati. Dia jangan kecil hati. Sabarlah akan kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Nisa, nanti balik baca dalam juzuk 5. Allah Ta'ala sebut memang kamu kena sabar dengan kerenah dia, kerana dia punya kelecek dia banyak. Kelecek dia banyak, kan? Kita kata marilah semayang berjamaah ni, semayang awal-awal ni, semayanglah dulu, kan? Kita ni kan banyak kerja, macam-macam dia punya kelecek dia banyak. Sebab tu kena sabar. Suami ingat sabar dengan kerenah. Memang Allah Ta'ala jadikan dia begitu. Kalau tak sabar memang boleh berperang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana disebut dalam satu riwayat bahawa isteri ni dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu tak betul-betul dalam nak meluruskan, dia boleh patah. Lepas tu kena hati-hati, sabar. Kadang bila isteri ni macam tu, suami ni kena banyak berdiam, kan? Sebab tu Saidina Umar kata apa? Saidina Umar kata apa? Wahai sahabatku, tahanlah dengan letiran isteri kamu. Kau kena tahan. Saidina Umar kena letih dengan isteri. Tuan-tuan, dia tu Amirul Mukminin tu, masa dia jadi khalifah, isteri dia letihkan dia, apalah ni gini. Tapi kalau dia kat luar, orang paling takut dengan dia. Bukan setakat orang takut, syaitan pun takut dengan dia. Tapi kat rumah kena letih, nunduk je dia. Kan? Sayyidina Umar kata dengan sahabat dia, engkau sabar dah dengan letiran isterimu dalam jangka waktu yang ditetapkan, yang tertentu. Mungkin 60 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun. Besok kalau dia tak ada, engkau akan sunyi dengan letiran dia. Senyap, kan? Mak diamnya, tak ada lagi ayah kau. Kau dulu ada juga nak menyebut, ni dah tak ada dah. Isteri pula mati dulu, suami. Ayah, ayah diamnya ya. Tak ada tempat nak dengar sound lagi dah, sebab sound tu dah ditutup, tak ada lagi. Semua senyap. Kerana apa? Kata Sayyidina Umar, isterimu penat di rumah. Isteri kamu ni penat di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Orang perempuan jangan ambil poin buat ni. Dia rakam yang ni, tengok bang, ni ustaz yang cakap ni. Dia ambil itu pula, yang lain dia tak nak ambil. Itu pun masalah juga. Ni ustaz ni, imam besar yang cakap. Jadi tuan-tuan muslimin, dan kata Sayyidina Umar bahawa isteri kamu ni penat di rumah. Memang penat tuan-tuan, kan? Satu hari orang rumah tak ada, basuh pinggan dalam menggunung dalam besin, lipat baju tu dia 2-3 bakul tu, habis separuh hari tu. Itu tak membasuh tu, itu tak memasak tu, tak pergi hantar anak sekolah, tak pergi pasar, itu pun dah penat. Habis-habis buka lipat baju, terbongkang tidur. Baju pula lempap dia. Mana ayah rupanya tertimbun dengan baju. Penat. Allahu Akbar. Mana orang perempuan kalau dia kata penat mengurus rumah ni, memang betul lah. Ya, penat. Memang penat. Kerana anak-anak pun tak boleh layan. Ni pula PKP tak. Anak-anak semua ada. Semua jadi pirana betul kat rumah, kan? Kejap-kejap nak makan, kejap-kejap nak makan. Penat orang rumah.
kan. Sebab tu bertimbang rasa dah dengan orang rumah kan. Berilah dia kerehatan, kerehatan kan. Ni bukan nak menyokong mana-mana, tapi kita kena faham tu tuan-tuan kan, ada kelemahan, ada sana. Sebab tu Rasulullah SAW cukup menghargai isteri. Sebab tu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, dia kata khairukum wa khairukum li ahli kan. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, ataupun khairukum wa khairukum li nisaihim, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan perempuan dia, dengan isteri dia. Sebab tu Rasulullah ni paling baik dengan isteri kan. Rasulullah ni kan paling baik dengan isteri. Makan tu disuapkan isteri tu. Kita ada buat lepas-lepas kahwin suap isteri? Tak ada tak? Waktu makan beradab je kan, itu pun terpaksa. Dijoloknya sudu sampai ke tekak. Ada jadi tuan-tuan kan, waktu Sayyidatina Aisyah tu uzur, datang haid, dia makan sedulang tu dengan Rasulullah SAW. Dia suapnya Aisyah makan, sehingga Rasulullah ni mengambil cawan yang diminum, di mana Aisyah letakkan bibir dia tu. Rasulullah ambil cawan tu, dia letakkan bibir dia di mana tempat Aisyah letakkan bibir dia. Allah, tuan-tuan, luar biasa sungguh. Inilah dia Rasulullah SAW. Kita tak mampu buat, tak mampu. Isteri pun tak mampu buat. Sebab apa nak buat? Dia kata suami punya misai berjurai dalam air. Tak ramak le nak minum, dia kata tak ramak. Suami pun tak senonoh kan. Rasulullah kan suruh andam. Mengandam misai ni kan sunnah setiap hari Jumaat. Buatlah. Ni dia biar je, berjurai-jurai macam pagau. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, tengok Rasulullah SAW. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka perempuan boleh berselawat, boleh tahlil, boleh tasbih dan lain-lain. Baca Quran tak boleh. Tak. Apa yang tidak dibolehkan, haram atasnya, hanyalah membaca Quran dan dengan niat tilawah. Jadi itu yang diharamkan. Jadi lain daripada itu, nak zikir-zikirlah orang perempuan, jangan dibiarkan waktu tu lapang dengan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Masuk kepada pasal yang ke-14, sebab yang membolehkan tayamum. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita tahu bahawa wuduk ni merupakan syarat sah bagi solat, tawaf, syarat sah untuk menanggung Al-Quran, iaitu dengan menggunakan air. Tetapi manusia ni kadang-kadang dia terhalang daripada menggunakan air dengan sebab masalah-masalah yang tertentu. Air ada tapi tak boleh guna. Contohnya kalau guna kan mudarat pada badan. Doktor kata ni tak boleh guna air pakcik, ni kalau guna air nanti maka ni luka ni makin bertambah. Yang beri nasihat tu pakar, orang memang dalam bidang dia. Hai pakcik nak semayang macam mana? Boleh tayamum pakcik, kalau guna tanah tak apa, debu tanah tak apa. Haji tuan-tuan, air ada melambak-lambak, hujan dah 4 hari dah, penuh kolam kan, takkan tak ada air. Air ada tapi tak boleh guna. Lain kalau sekiranya orang pergi berdukun. Dia pergi berdukun, dukun kata
nak cepat baik, tak boleh ambil air semayang, tak boleh semayang. Itu pakai jin. Pakai jin. Jin tu jin kapi dia pakai. Mana boleh tak semayang? Kan? Ni kalau pakai air bertambah lagi sakit dia tu. Yang tak benarkan semayang tu jin dia. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ataupun air ada tapi kena beli dengan harga yang mahal. Nak ambil wuduk kena beli air. Air pada waktu tu lebih mahal daripada segala-galanya. Ada? Masa kita kemarau sekejap masa, air tu lebih bernilai daripada lain. Kan? Semua nak guna air. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mungkin dengan sebab penyakit ataupun dengan sebab ada air tapi kena beli dengan harga yang mahal, maka yang keadaan macam ni lah yang membolehkan, maknanya seseorang itu dia bertayamum sebagai apa? Mengganti, sebagai ganti daripada ada air tapi tak boleh guna, atau memang ketiadaan air. Gantinya apa? Tayamum. Ganti tayamum. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Itu yang kita kena faham, kenapa tayamum ni ada, dibenarkan. Faslun asbabut tayammumi salasatun, faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilai li'atashi hayawanin muhtaramin. Sebab yang boleh tayamum tu dia kata 3. Jadi tayamum dari segi bahasa iaitu tujuan ataupun qasad. Dari segi syarak, tayamum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan tangan, kedua-dua tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi dengan syarat yang tertentu. Ini yang dikatakan tayamum. Jadi disebut dalam Quran, memang disebut, bukan dalam juzuk yang kelima Allah Ta'ala sebut, kan? Hendaklah kamu ni wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma, kau tak jumpa air, sama ada kau dalam sakit, dalam musafir, ataupun kau dalam berhadas, kan? Ataupun dalam keadaan kau menyentuh akan perempuan, kau tak dapat air, fatayammamu sa'idan, hendaklah kau bertayamum dengan debu tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maknanya 2 je anggota, dah sebut dah, kan? Famsahu biwujuhikum wa aydikum, tangan sampai situ, tu je anggota dia. Jangan ada tayamum kat kaki pula, tayamum kepala, tayamum telinga, wah berat, kan? Tayamumnya 2 je. Mandi pun kalau tak ada air, tayamum mandi tu tayamum 2 je, basuh muka, basuh tangan, tu mandi. Ambil nak semayang, tayamumnya 2 juga, muka dengan tangan. Cuma kalau berlaku ada anggota sebelah baik, sebelah sakit, tak boleh kena air, sebelah boleh kena air, macam mana caranya? Itu nanti kita akan bicarakan insya-Allah pada masa yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti pada fasal yang ke-14, sebab yang membolehkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi